Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 20 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin sasaran negara untuk mencapai tahap imuniti kelompok seperti diundurkan pelan pemulihan negara dapat disempurnakan susulan penambahan bekalan vaksin COVID-19 oleh pembekal utama negara. Beliau berkata ke arah inisiatif ini, kerajaan akan berusaha lebih bersungguh-sungguh bagi memastikan bekalan berkenaan tiba ke negara ini mengikut jadual. Bercakap kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini, Tan Sri Muhyiddin berkata apa yang penting ialah proses pendaftaran vaksinasi perlu dipertingkatkan. Katanya kini telah banyak kemudahan disediakan untuk pendaftaran, termasuk menerusi MySejahtera secara dalam talian maupun fizikal. Beliau berkata kerajaan juga menyediakan PPV mikro termasuk di kampung, masjid dan surau di mana orang ramai hanya perlu membawa kad pengenalan diri dan akan didaftarkan seterusnya dimasukkan ke dalam sistem MySejahtera. Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan sukarelawan yang membantu melancarkan proses vaksinasi di PPV. Katanya jumlah sukarelawan yang diperlukan masih ramai, oleh itu beliau berharap mereka yang berminat boleh tampil dan menawarkan diri sebagai sukarelawan untuk mempercepatkan proses vaksinasi. Turut hadir Khadi Jamaluddin yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Jumlah kes harian COVID-19 di negara ini masih melebihi 5,000 kes apabila sebanyak 5,293 direkodkan sehingga jam 12 tengah hari tadi, rendah sedikit berbanding semalam 5,911 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 adalah 696,408 kes, hampir mencecah 700,000 kes. Jelasnya Selangor pula masih kekal merekodkan kes tertinggi sebanyak 1,680 kes menurun sedikit berbanding semalam 2,111 kes. Ia diikuti Negeri Sembilan yang mencatatkan 693 kes, Sarawak 661, Johor 627, Kuala Lumpur 379, Perak 205, Melaka 183, Kedah 170, Kelantan 167 dan Sabah 163. Manakala Labuan pula sebanyak 156 kes dicatatkan, Pulau Pinang 114, Pahang 77 kes, Terengganu 12, Putrajaya 4 dan Perlis 2. Nasib pesara tentera yang sebelum ini tinggal di bawah jambatan Lok Yu selama lebih 2 tahun bersama 6 ahli keluarganya yang lain terus mendapat perhatian. Terbaru, Jabatan Hak Ehwal Veteran JEF, Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sebelum ini telah pun memberi pelbagai bantuan kepada Suria Muhammad Hassan dan pihaknya akan mengkaji kemungkinan menghulurkan bantuan tambahan. Pengarah JEF ATM Cawangan Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Komander Azman Yusof berkata, Suria bersama 5 anak dan isterinya kini ditempatkan di Dewan Serbaguna di Flat Street Johor di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Suria sebelum ini ada meminta bantuan, tetapi setelah kita buat pemeriksaan, berdasarkan kenaikan yang kita semak, beliau sebenarnya memiliki sumber pendapatan dan tidak dibantu. Itu kerana dalam hal ini kita tidak dimalukan, tetapi berdasarkan kehidupan seharian dia dan juga maklumat-maklumat yang kita peroleh, ada cerita di sekali dia. Kalau bagaimanapun, saya rasa tak perlulah kita wawarkan kat sini. Menurut Azman, pihaknya melihat pendekatan yang perlu diberi perhatian sekarang ini adalah dari segi pengurusan emosi Suria sekeluarga serta anak-anak yang masih kecil. Katanya pelbagai bantuan telah dihulurkan membantu kelangsungan hidup Suria sebelum ini. Antaranya bantuan sara hidup, persekolahan termasuklah anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi selain bantuan perubatan bagi mereka yang mempunyai kondisi kesihatan. Beliau berkata pihak JEF tidak dimaklumkan mengenai situasi veteran Suria berdepan kesukaran membayar jumlah tertentu kepada peminjam daripada jumlah pencen yang diterimanya setiap bulan. Beliau juga berharap Suria dan keluarga akan mendapat penempatan baharu dan melalui kehidupan yang lebih selesa serta mengambil iktibar di atas kejadian yang berlaku.
Tiada kabar gembira dalam perutusan Pelan Pemulihan Negara PPN yang diumumkan kerajaan Perikatan Nasional PN minggu lalu. Sebaliknya, hanya menambahkan kebimbangan rakyat. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana pengumuman itu tidak menyentuh mengenai bantuan yang konkret untuk membantu rakyat. Hanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 fasa demi fasa. Jelasnya menerusi status di Facebooknya, hanya peniaga kecil yang terputus rezeki atau berkurangan pendapatan sejak pandemik COVID-19 sahaja mengetahui perihnya hidup yang dilalui. Sementara itu, beliau juga menyatakan bahawa pemberian moratorium dari pihak bank juga masih bersyarat serta desakan untuk ICNA 2.0 juga masih sepi sehingga kini. Datuk Seri Ahmad Zahid juga mempersoalkan bagaimana peniaga kecil di negara ini ingin meneruskan kelangsungan hidup mereka selepas ini. Ujarnya lagi, Raja-Raja Melayu juga cakna dan telah bertitah mengambil maklum akan kesusahan dihadapi rakyat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Katanya lontaran slogan Bangsa Malaysia Bangsa Kental sahaja tidak mengisi kekosongan dapur rumah dan membayar komitmen mereka. 3 pelajar sekolah ditahan selepas menunggang dan membonceng motosikal dalam keadaan berbahaya di Jalan Tok Keramat, Tasik Gelugor, Seberang Perai petang semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Noor berkata ketiga-tiganya berusia di antara 12 hingga 13 tahun itu ditahan dalam obstruksi jalanan yang dijalankan sekitar 6.30 petang itu. Ujarnya mereka dipercayai membuat aksi wili bermula dari Jalan Titi Keramat ke arah Taman Cempedak sebelum ditahan polis. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah motosikal ditunggang murid tahun 6 dan dibonceng pelajar tingkatan 1, manakala sebuah lagi ditunggang pelajar tingkatan 1. Dalam pada itu, hasil siasatan turut mendapati kedua-dua motosikal yang ditahan itu milik bapa kepada pelajar terbabit. Difahamkan bapa kepada salah seorang daripada mereka tidak mengetahui motosikalnya telah digunakan oleh anaknya kerana sedang sakit. Nur Zaini berkata susulan itu polis menahan ketiga-tiganya untuk tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang secara melulu dan berbahaya. Beliau juga mengingatkan kepada semua ibu bapa agar sentiasa mengawasi anak mereka daripada membuat perkara yang menyalahi undang-undang, terutamanya memandu atau menunggang kenderaan tanpa lesen yang sah. Akibat tidak berpuas hati kerana tiba lewat di tempat kejadian, seorang lelaki bertindak mencederakan anggota bomba yang sedang bertugas memadamkan kebakaran di sebuah rumah di Lawas, Sarawak. Menerusi rakaman video berdurasi 54 saat, suspek dilihat berlari ke arah anggota berkenaan sebelum menumbuknya hingga menyebabkan anggota tersebut terjatuh ke atas tanah. Sebelum itu, kelihatan ada individu lain membaling objek pada anggota berkenaan. Sekaligus tindakan mereka itu telah mencetuskan kemarahan pengguna media sosial. Rata-ratanya berang dengan tindakan individu yang terlibat mencederakan anggota bomba berkenaan. Ada yang berkata mereka perlu bertimbang rasa kerana anggota bomba yang datang untuk memadamkan kebakaran tersebut. Bagaimanapun, laporan penuh berhubung kejadian itu masih belum dapat dipastikan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.